Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua anak-anak? Jumpa lagi kita di kelas pada hari ini. Okey, hari ini cikgu nak ajar lagi tentang tata bahasa. Baik, tapi dengan tajuk yang berbeza, iaitu kata ganti tempat dan juga kata ganti tunjuk. Kalau sebelum ni, minggu-minggu yang sebelum ini, awak dah belajar tentang kata ganti nama. Ingat lagi tak kata ganti nama? Kata ganti nama diri. Diri yang pertama, kedua dan juga ketiga. Okey. Baik. Untuk hari ini cikgu nak terangkan tentang kata ganti tempat dan juga kata ganti tunjuk. Okey, kita tengok slide seterusnya. Kata ganti tempat. Okey, kita fokus pada kata ganti tempat dulu. Kata ganti tempat ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama tempat. Apa saja berkaitan dengan tempat itu dikenali sebagai kata ganti tempat. Baik, kata ganti tempat ni ada tiga. Ada tiga. Okay, ada tiga kata ganti tempat, iaitu sana, sini dan juga situ. Nak tahu perbezaan penggunaan sana, sini dan juga situ? Jom kita teruskan ke slide berikut. Baik, ini perbezaan sana, sini dan juga situ. Sana, kita tengok sana dulu. Sana dulu. Sana digunakan bagi tempat yang agak jauh, ya. Yang agak jauh. Cikgu bulatkan sini, agak jauh dari orang bercakap. Maksudnya kita tak nampak pun tempat tersebut. Sana. Di mana sana? Di sana lah. Maksudnya kita tak nampak tempat itu. Itu agak jauh, jauh dari pandangan mata. Contoh ayatnya. Pemuda itu datang dari sana. Pemuda itu datang dari sana. Sana tu di mana? Maknanya di satu tempat yang agak jauh dari tempat kita berada. Contoh Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Maksudnya sana yang kita tak nampak. Contoh ayat kedua, mereka duduk di sana. Kita masih juga jarak yang agak jauh yang kita tak nampak pun tempat itu di mana. Okey. Baik, seterusnya penggunaan perkataan sini. Kata ganti tempat sini. Sini digunakan bagi tempat yang dekat dengan orang bercakap. Yang dekat. Kalau tadi agak jauh, yang ni dekat. Baik, kita tengok penggunaan ayat untuk di sini. Untuk sini. Tolong letakkan pasu itu di sini. Tolong letakkan pasu itu di sini. Maksudnya di sini tu merujuk tempat yang dekat dengan kita yang sedang bercakap, sama ada di sebelah kita ataupun di depan kita ataupun di belakang kita. Di sini maksudnya ruang yang dekat. Baik, contoh yang kedua, Syafiq akan dating lah pula dah. Tersalah ni. Maafkan cikgu ya, typing error sebab kadang-kadang keyboard ni dia automatic typing dan cikgu pun tidak cek kali kedua. Sepatutnya Syafiq akan datang. Datang ke sini. Syafiq akan datang ke sini. Baik. Buang huruf I ni, kita tulis huruf A, datangnya. Sini garis. Syafiq akan datang ke sini. Maksudnya sini tu berdekatan dengan kita. Baik, jelas setakat ni kan? Bagus. Cikgu memang bijak. Baik, kemudian perkataan situ. Situ digunakan bagi tempat yang jauh tetapi tidak sejauh sana. Faham ke tak penerangan cikgu ni? Macam ni. Situ digunakan untuk jarak yang jauh. Tetapi jarak itu tidaklah sejauh perkataan sana. Tempat yang sana. Contoh katakan sana itu di Kuala Lumpur, kita tak nampak. Situ tu mungkinlah di Meru,
mungkin dicemooh, okey, itu situ. Maksudnya masih lagi jarak yang tidak terlalu jauh. Baik, kita tengok penggunaan perkataan dia. Ayat yang diberikan nombor 1, Wimala ada di situ tadi. Okay, Wimala ada di situ tadi. Di situ tu bermaksud mungkin dia berada di depan kita tetapi agak jauh daripada sini. Okay, di situ. Baku ini diambil dari situ. Okay. Boleh setakat ni kan? Okay, bagus. Boleh. Jadi kita teruskan ke slide berikutnya. Kata ganti tunjuk. Tajuk yang kedua pada hari ini, kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu ataupun seseorang. Kata digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang. Baik, terdapat dua kata ganti tunjuk. Yang pertama ini, yang kedua itu. Baik, kita tengok perbezaan penggunaan ini dan juga itu. Ni di sini. Ini baik. Okey. Sebelum itu, ini ni merujuk pada perkataan untuk menggambarkan dekat, ya, dekat. Dekat. Manakala itu untuk merujuk yang jauh. Jauh sedikit daripada kita, kan? Terdapat dua ganti tunjuk. Okey. Baik, kita terus. Tugas kata ganti nama tunjuk sebagai penanda kata nama iaitu yakni tu ni, yakni tu maksudnya iaitu, ya, iaitu sesuatu kata yang dapat disertai oleh ini dan itu. Baik, cikgu dah terang tadi ini merujuk pada jarak jarak yang dekat. Itu merujuk pada jarak yang jauh ataupun masa yang lama. Okey. Baik, contoh ayat. Rumah ini besar. Okey. Rumah ini besar. Ini ni merujuk pada jarak yang dekat lah. Kita tunjuk dengan jari kita. Ini. Okey, ini. Depan mata kita, kita nampak ini. Peti ini rosak. Maksudnya kita nampak depan mata kita ini. Budak itu pintar. Dia jauh sikit. Mungkin budak itu di rumah jiran kita yang sebelah. Ataupun jiran kita belakang. Itu, okey. Jauh sikit. Budak itu pintar. Hal itu sudah lama selesai. Itu merujuk pada masa ataupun perkara. Okey. Baik, sebagai subjek. Ini kelas saya. Katakan awak duduk dalam kelas. Kemudian awak bagi tahu. Ini kelas saya. Maksudnya ini merujuk pada jarak yang dekat. Okey. Kemudian ini basikal Maisarah. Kita pegang basikal sambil kita bagi tahu siapa yang sedang bercakap dengan kita. Ini basikal Sarah. Kita ceritakan. Manakala penggunaan itu merujuk pada yang jarak jauh sedikit. Itu Encik Siwa. Okay, mungkin Encik Siwa tu berada di padan depan rumah kita. Okay, kita tunjuk. Itu Encik Siwa. Itu petani. Mungkin petani ini berada di sawah padi berdekatan dengan rumah kita. Okay, itu. Baik. Penggunaan kata ganti tunjuk itu ini juga dijadikan sebagai predikat yang dalam tulisan perlu disertai oleh partikel lah. Okay. Partikel lah. Lah, perkataan lah itu. Baik, inilah bola saya. Biasanya anak-anak, lah itu, partikel lah itu digunakan untuk menegaskan sesuatu. Okay, menegaskan inilah bola saya. Maksudnya bola tu kepunyaan saya, bukan kepunyaan Jenak. Okay? Inilah bola saya. Inilah cermin mata Datuk. Itulah anak Pak Ali. Itulah baju Haikal. Okay, merujuk. Baik, kemudian sebagai penentu belakang, itu letakkan di belakang kata nama. Okay, perkataan itu ini juga boleh digunakan sebagai penentu belakang. Contoh ayat, dia makan di restoran ini. Di belakang ni kan. Puantan berniaga di pasar ini. Bangunan itu tinggi. Jambatan itu runtuh. Boleh berada di belakang, boleh berada di tengah. Itu penggunaan kata ganti nama tunjuk itu dan juga ini. Baik. Faham dah setakat ni anak-anak? Okey, bagus. Syabas. Tahniah anak cikgu memang bijak.
Bila dah faham, bila dah jelas perbezaan kata ganti tempat dan juga kata ganti tunjuk, jadi cikgu minta anak-anak buatlah latihan untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda. Baik, ayat ni soalan, lengkapkan ayat berikut menggunakan kata ganti tempat yang betul. Baik, ini bentuk surat lah ya, surat, cikgu bagi surat. Baik, apa khabar awak di? Okay, ni tanda soal dah. Ni tanda soal sebab cikgu guna font jenis apa cikgu lupa entah. Jadi dia bentuk soalan dia macam ni. Awak buat bentuk tanda soal awak macam biasalah. Tanda soal awak, okey. Apa khabar awak di? Okey, perkataannya di sana ke, di sini ke, di situ. Maksudnya dia tanya apa khabar awak di, maksudnya jauh daripada kita kan, jauh daripada pandangan mata kita, kita tak nampak. Jadi bila jauh daripada pandangan mata kita, kita gunakan perkataan, ya betul, perkataan sana. Huruf kecil lah. Sana. Apa khabar awak di sana? Okay, saya di mana? Maksudnya merujuk pada diri kita. Di mana? Di sini. Sihat sejahtera. Cikgu bagi contoh saja ya. Lepas ini yang seterusnya tu buatlah sendiri. Dan latihan-latihan ini perlu dihantar. Sepatutnya setiap kali ada latihan, setiap kali tugasan yang awak buat, awak perlu hantar secara personal kepada cikgu. Bukan hantar di dalam grup. Baik. Cikgu nak ingatkan anak. Kita telah belajar PDPR ni selama 7 minggu untuk tahun 2021. Bermakna 7 minggu ni dah banyak dah latihan yang cikgu bagi. Dah banyak dah topik yang kalian sudah pelajari. Jadi, yang mana belum siapkan, tolong siapkan. Sebab nanti 5 April 2021, kalian akan pergi ke sekolah. Bertemu secara bersemuka. Pada hari pertama, cikgu akan semak semua latihan yang cikgu telah beri. Semua latihan, semua tugasan yang cikgu beri. Pastikan ada semua tajuk yang telah dipelajari dalam buku-buku. Okay. Baik, yang seterusnya ni awak siapkan. Okay, siapkan. Kemudian seterusnya, okay, latihan 2. Kata ganti tunjuk yang betul. Suai padankan. Padan suaikan. Suai padankan. Ayat berikut. Okay, Salmah memberi bunga kepada Yana. Beri bunga mana? Bunga ini ke bunga itu? Ini merujuk pada jarak dekat. Itu merujuk pada jarak yang jauh. Okay, Salmah memberi bunga ini. Okay, match lah. Suai padankan. Okay. Ini contoh. Lagi 3 soalan ni buat sendiri. Okay, contoh ni pun kena buat. Okay, faham tak anak-anak? Okay, bagus. Syabas. Anak-anak cikgu memang mudah faham. Jadi, untuk slide seterusnya yang kalian dah tunggu-tunggu ni lah kan. Okay, sekian, terima kasih. Moga anda mendapat ilmu pada hari ini. Perbezaan kata-kata tempat sana, sini, situ. Dan juga perbezaan kata-kata tunjuk ini dan juga itu. Bila awak dah faham, dah jelas, awak boleh gunakan perkataan-perkataan ini dalam perbualan harian anda. Okey. Sekian. Jumpa lagi. Bye-bye.